Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fannit tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah akhadtu min riyadiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadiha jawahira muftakhirah. Alhamdulillah. Dua marhalah nak boleh kau sapa sini. Pukul ni tu aku tu kat pukul 8 baru sapa. Jeng gila ni. Oi. Panah hati berasa dah. Tu pelik jam pelik lagi ni. Oh, dua marhalah tu kira 2 jam. Pukul ni tu. Masya-Allah. Bukan ustaz saja, tidak ustaz pun tak boleh panah hati juga dah. Allah Allah. Kerja tu hai belakalah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak gerak satu zarah malaikat semua dengan izin Allah. Kena sabar gitulah. Tak sabar tak sabar dah. Nah, pakai yutan balik tidur sedap git. Sejuk-sejuk hujan pula ni, Baik, alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi. Insya-Allah pada malam ni kita masuk wa ba'du, Jadi selesailah khutbah kita. Jadi kita baru selesai khutbah kitab baru ni. Dak ngaji lagi ni. Dak ngaji ilmu lagi, baru selesai baca khutbah kita. Jadi hari ni kita nak masuk muqaddimah bagi kita.
Jadi kitab Faridah ni dia ada khutbah kita, muqaddimah kita, dan muqaddimah ilmu. Baru masuk ngaji ilmu. Oh, lambat lagi tu. Baik, katanya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani Al-Makki, wa ba'du. Wa ba'du ni orang panggil kalimatu intiqal. Kalimah yang menunjuk kata nak berpindah. Orang panggil faslul khitab. Perceraian percakapan itu. Bila orang panggil seseorang yang berkhutbah tu dia buat mari amma ba'du atau wa ba'du, itu nak menunjuk kata dia nak ubah daripada uslub cakap yang sebelum ini kepada uslub cakap yang lain pula. Panggil kalimatu intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Itu dia panggil itu. Kalimah nak menunjukkan berpindah cakapan, faslul khitab min uslubin ila uslubin akhar. Daripada satu gaya percakapan yang sebelum ini khutbah kita kepada percakapan yang lain pula. Jadi wak mari wa ba'du. Orang yang mula-mula cakap dengan wa ba'du ni ialah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnah baginda Nabi dalam setiap khutbah, sama ada bersyarah, ceramah ataupun menulis surat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata amma ba'du. Dah. Jadi hak ni wa ba'du bukan amma ba'du. Kalau gitu waw pada kata wa ba'du tu dia panggil waw ganti bagi amma. Asalnya amma ba'du. Kemudian dibuang amma diganti dengan waw wa ba'du. Asal bagi amma tu sebenarnya mahma yakun syai'un ba'du. Oh, panjang lagi sebenarnya. Mahma yakun syai'un ba'du. Kemudian dibuang mahma yakun syai'un mahma yakun syai'un dibuang diganti amma. Kemudian ganti pula dibuang amma diganti wa ba'du. Jadi wa ba'du ni terjemahnya adapun kemudian daripada itu. Tu terjemah itulah. Adapun kemudian daripada itu. Tu adapun tu orang panggil terjemah daripada waw. Kemudian daripada mana? Dengan jikut wanda dia cari tu. Itu tu klik ke mana? Ada itu ni. Itu tu ada makna musyarun ilaih dia panggil. Musyarun ilaih benda yang diisyaratkan kepadanya. Kemudian daripada mana? Yang ni kemudian daripada khutbah kita adalah. Amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian daripada itu ini kemudian daripada ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian daripada khutbah kita. Senang. Adapun kemudian daripada itu fahadhihi, maka bermula ini. Itu maka maka bermula ini mana? Ini pula tadi itu ini pula musyarah ilah belaka tu. Itu ini berhajat kepada benda yang diisyaratkan kepadanya. Ini Ini kepada segala lafaz yang dihadirkan dia lafaz di dalam zihin musannif. Tu dah. Mana? Fahadhihi, maka bermula ini mana? Al-alfaz wal ibarah al-atiyah fi zihnil musannifi. Gitu. Beberapa lafaz-lafaz ibarat-ibarat yang lagi akan datang, tapi masa ini kita takdirnya di dalam zihin musannif, yakni di dalam fikiran pengarang kita ni. Jadi pengarang kita ni dia seolah-olahnya belum lagi mengarang di belakang ni. Jadi apa yang ada dalam kepala otak dia ni risalatun, akan jadi satu risalah, akan jadi satu surat kiriman. Dia panggil risalah ni asalnya surat kiriman, risalah, surat kiriman. Tapi bukan sebarang surat kiriman lah. Kalau kita surat daripada TMB ke berapa tu, lepas kita baca bayar bil kat, kita boleh tahu dah boleh tu siapa. Adapun risalah ni, surat ni bukan seperti surat-surat biasa dah. Ini orang panggil min babit tawadhu' musannif.
daripada bab tawaduk, rendah hatinya pengarang kitab kita ni, dia tak kata nak fahazihi kitabun, maka ini beberapa lafaz-lafaz yang lagi akan datang ditulis ni akan jadi sebuah kitab. Dia tak kata gitu, tapi dia kata risalatun, ialah jadi surat kiriman. Apa surat kiriman? Yakni beberapa lembaran kertas yang sedikit jua. Maknanya kitab kecil, kitab halus. Kitab halus tak halus pun berapa tahun dah kita ni. Nah, tempat hamba mula-mula baca kitab Faridah ni, kalau balik daripada Mesir dulu, di Surau Al-Hakim, Subang Bestari. Sampai sekarang tak khotang-khotang lagi. Baru duduk di perbahasa Allahumma sholli ala Muhammad, perkara yang lazim masuk maknanya dalam dua kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis dah bahas sifat ketuhanan, habis dah bahas sifat kerasulan, kemudian dibahas pula makna la ilaha illallah. Nah, ada makna dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, ada dengan makna tadammun. Kemudian dia duk bahas tentang berapa aqaidul iman, simpulan-simpulan bagi iman, kepercayaan kita yang terheret secara lazim. Terheret reti maknanya terfaham mari dengan secara automatik. Lazim tu makna secara automatik. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, duk bahas tu. Ada kata 50 aqaid, ada kata 30 aqaid, ada yang kata 50 pak aqaid, macam-macam lah. Dia duk bahas tu. Nah, jadi tak masuk lagi ghaibiyat pun tak masuk lagi. Dia silibus ilmu tauhid ni yang terakhir sekali membahas tentang ghaibiyat atau sam'iyat atau khabariyat dipanggil. Boleh panggil belakalah. Ghaibiyat kerana perkara-perkara tersebut tak nampak dengan mata kepala. Nah, dipanggil sam'iyat kerana perkara-perkara tersebut didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak boleh direka-reka. Nah, khabariyat, perkara tersebut dikhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak boleh kita nak reka-reka sendiri. Kalau reka-reka sendiri itu dipanggil khurafat. Itu ni khurafat, karut-marut. Reka-reka sendiri, tak ada daripada khabaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara tu silibus ilmu tauhid qismus salis, bahagian yang terakhir, yang ketiga, ialah perkara-perkara ghaibiyat. Itu hak tu pun tak masuk lagi. Nah, jadi surah tu mula-mula dulunya sebulan 4 kali, seminggu sekali. Lepas pada masuk tubik daripada program penghancur ummah tu, jadi sebulan 2 kali dah lah. Sebulan 2 kali dah tu ni. Mana tengok gitu. Dari orang panggil penghancur ummah, kita panggil itu ke? Baik. Kita ni baru nak baca ni, tak tahu kata bila. Dalam sebulan sekali, jauh pula 2 marhalah. Tengok. Beberapa lafaz-lafaz yang lagi akan datang ni ialah risalatun, ialah jadi sebuah risalah, mana sebuah kitab yang kecil. Mana gitu. Sebuah surat kiriman, sebuah kitab yang halus, yang kecil, tapi kecil pun mengandungi faedah yang sangat besar. Dah kena tambah lagu tu. Walaupun halus ya, nipis ya kitab ayat ni. Tu nipis ya kitab ayat ni. Kalau dulu masa hamba mengaji dulu RM1.50 harga dia ni. Murah, halus, nipis. Tapi faedahnya sangat besar. Kalau mengajilah, kalau beli saja duk sipel buku almari itu tak ada jaga. Kalau mengaji sungguh-sungguh, ingat sekalian masalah yang dibahas dalam kitab Faridatul Faraid, patut i'tiqad, kemah dalam hati kita. Geran syurga dalam tangan. Tu cakap mudah gitu. Apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga tu ialah la ilaha illallah. Jadi ilmu ni nak bahas la ilaha illallah.
lepas tu baru Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baki lagi yang tinggal daripada rukun-rukun iman. Nah, aduh. Baik. Surat kiriman yang kecil yang halus ni fi fannit tauhidi, pada ilmu tauhid, yakni pada menerangkan, menyatakan tentang ilmu tauhid. Itu satu nama daripada ilmu ni ialah nama ilmu tauhid. Dipanggil juga ilmu aqaid, atau dipanggil juga ilmu akidah, atau dipanggil juga ilmu usuluddin, atau dipanggil juga ilmu ma'rifatu ammah, atau dipanggil juga ilmu kalam, atau dipanggil juga ilmu sifat 20. Senang bahasa Melayu gitu. Ilmu sifat 20. Berapa banyak nama tu? Kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama yang disebut tu kerana nak menunjukkan mulianya benda yang dipernama. Tu mulianya. Kakah hak nak dibahas dalam ilmu ni sangat mulia. Berapa sangat mulia? Nak bahas tentang sifat-sifat ketuhanan. Hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, kerasulan dan sifat-sifat kerasulan kenabian, dan nak pegang apa hak dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Kalau betul kita i'tiqad mengikut ahli sunnah wal jamaah, maka kalau mati takdir dosa-dosa kita Allah Taala tak ampun, wal billah, Tuhan nak masuk dalam neraka juga, tetap akhirnya akan masuk dalam syurga kerana ada iman sebesar zarah. Sah i'tiqad, akidah yang sahihah. Tengok baik tu. Sebaliknya kalau akidah rosak, walau dia akhlak baik, zuhud bukan main, serbannya besar, bercahaya wajah, zuhud tak boleh lawan. Khomeini tu, tak apa dia boleh lawan zuhud dia. Dalam rumah dia ada almari sebuah, Quran sebuah. Zuhud lah. Zuhud tu. Tapi akidah, akidah Rafidiyah, memaki hamung sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, maka kekal dalam api neraka. Kalau hak jenis akidah yang membawa kepada kufur, kalau sesak saja tak sampai tahap kufur, itu pun masuk dalam keampunan Allah. Dia sesak ni tak semestinya kufur, tapi setiap kufur pasti sesat. Ya gitu dah. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Macam Mu'tazilah, ada i'tikad dia tu tak kufur, tapi sesat. Mana bid'ah dalalah, lari daripada rel ajaran Nabi, ajaran sahabat, ajaran tabi'ut tabi'in. Tu dia panggil sesat tapi tidak kufur. Seumpama kita kata fuq qadariyah. Fuq qadariyah ni dia i'tikad sesuatu ni dapat memberi kesan dengan kekuatan power yang telah Allah Taala jadikan. Contoh kita kata kipas boleh memberi angin dengan sebab power yang Allah Taala jadikan pada kipas. Ataupun aircon mampu memberi sejuk, memberi kesan pada sejuk sebab Allah Taala buat power dah pada aircon. Lampu dapat memberi cerah, kerana Allah Taala buat power pada lampu. Ataupun nasi mampu memberi kenyang sebab Allah Taala buat dah kekuatan power kuwah untuk nasi itu mampu memberi kita kenyang bila kita makan. Maka akidah ni pada kufurnya khilaf ulama. Qaul yang rajih tak kufur lagi. Sebab apa? Dia kata Allah yang menjadikan kekuatan. Tapi sesat tak? Sesat. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi kesan dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah, maka akidahnya bid'ah dalalah, jangan kita ikut. Jadi sesat. Kafir ke tak? Tak kafir lagi. Ingat dah. Tapi setiap kufur, setiap kafir pasti dah sesat. Lagu tu dah. Setiap hak kufur tu pasti sesat. Baik. Kemudian Islam hak di akhir kita ni
dia tak boleh nak cakap macam orang jahil ni lah. Dia cakap kan, apa gak duk baloh fuak tu fuak ni, kita Islam ni ke satu, jangan kena satu belaka. Ayat sedang. Orang jahil ke cak gitu tu. Nah, apa kata jahil Ustaz? Nabi sendiri kata pecah. Mung pandai lebih pada Nabi ke mana? La taftariku ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina fil nar. Pasti Nabi kata akan berpecah umatku 73 fuak. Satu fuak masuk syurga, 72 fuak masuk ke neraka. Masuk neraka tu artinya kalau Tuhan tak ampun, kalau hak jenis sesat saja, tak tahap kufur. Ataupun akidah dia tu bukan setakat sesat, bahkan kufur, hak tu kekal dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Hak dikatakan pecah ni firqatul islamiyah, semua ngaku Islam lah kau dah. Tengok. Kemudiannya sahabat tanya, manhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa satu fuak tu ya Rasulullah? Jawab oleh nabinya dengan pelbagai jawapan. Satu jawapan Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Ada jawapan yang lain, alaikum bil jamaah. Ada jawapan yang lain, al jamaah. Sawadul a'zam. Alaikum bi sawadil a'zam. Dalam riwayat At-Tabrani Mu'jamil Kabir dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Nabi mempelbagaikan jawapan. Ini nak menunjuk kata bahawasanya kebenaran itu bukan semata-mata dibina di atas nama. Tu dah. Kita buat persatuan ahli sunnah wal jamaah, kalau kita duduk hari-hari ratik kita ahli sunnah, kita ahli sunnah. Tapi kalau kita jahil mu'taqadat, benda yang dipegang dalam ahli sunnah wal jamaah, maka kita terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekatlah oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Itu sebabnya kita kena ngaji. Kalau kita mengaji, kita tahu, kita taubat. Kalau tak betul, kita i'tikad. Tu orang panggil duduk ngaji itu Tuhan pun dosa. Tu maksud dia, innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Innama taubatu 'ala Allah, sesungguhnya Allah terima taubat. Tu siapa? Alladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Orang yang buat kerja jahat tapi dalam keadaan bodoh. Bodoh tu tak tahu dengan makna dengan makna tak tahu selapih. Tak tahu selapih ni dengan makna dia mengaji. Dia tahu kata dia tak tahu, dia mengaji. Itu. Kalau jahil murakkab, bodoh banyak lapis, hak tu nak taubat lagu mana? Dia rasa dia betul sama. Betul dah saya ni. Betul kok mana? Mu salah. Kalau jahil murakkab memang tak taubat dah. Dia rasa dia betul sama. Kalau jahil basik, jahil selapis, dia akan bawa dia pergi ngaji. Bila yang ngaji, tak betul aku i'tikad sebenarnya ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku taubat ya Allah. La tajdid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Itu nak ayat kata jahil tadi tu jahil basi, bukan jahil murakkab. Kalau jahil murakkab nak taubat segera lagu mana? Dia sendiri tak tahu yang dia tu jahil dan dia tak tahu perkara yang sebenar. Tu habis. Jadi risalah akan dia karang ni akan jadi akan memperbahaskan fi fannit tauhid, fi bayani fannit tauhidi, pada nak menerangkan mata pelajaran ilmu tauhid. Itu maksud itu. Apa dinamakan ilmu tauhid? Kerana di dalam perbahasan ilmu ini, khususnya di dalam perbahasan ilahiyat atau rububiyat, uluhiyat, ketuhanan, sifat yang paling panjang juga dibahas ialah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya bersangatan esa Allah Ta'ala pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Jadi perbahasan dia sangat panjang. Perbahasan tentang makna esa Allah pada zat, pada sifat, pada af'al pun panjang dah. Ternafi kam muttasil kam munfasil pada zat, kam muttasil kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al.
Kemudian masuk pula dalil pun panjang juga. Bahas ayat Allah Taala firman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau ada lagi pada langit bumi ini Tuhan selain daripada Allah, pasti hancur lebur binasa langit bumi ini. Maka ulama bahas keluar 7 perbahasan masalah. 7 perbahasan masalah. Mana? 3-nya pada dalil burhanut tawarud, 4-nya pada burhanut tamanu'. Dia panggil burhanut tawarud artinya hujah-hujah. Kalau Tuhan tu berbilai, paling kurang berbilai 2, menyebabkan alam ini tak boleh wujud sejak daripada awal walau sebutir zarah. Kalau dia bersepakat sekalipun, 3 masalah. Itu nanti kita masuk perbahasan sifat wahdaniyah. Kalau dia berkelahi, kau lagi sangat dah. Tu orang panggil burhanut tamanu'. Kalau tawaruk tu artinya 2 ekor Tuhan saling bekerja sama. Hak ni nak buat langit, hak ni pun bantu buat langit. Atau hak ni nak buat langit, hak ni nak buat bumi. Itu. Ataupun hak ni buat tu satu benda yang tidak boleh dibelah 2. Sepakat-pakat buat. Ini semua ni orang panggil, nanti kita akan perbahaskan dalam perbahasan dalil wahdaniyah yang akhirnya menatijahkan bahawasanya tak terima dalam akal manusia Tuhan tu ada 2. Jangan kata 3, 4, 5, 2 pun tak boleh nak terima dah. Tak boleh nak terima ngapal otak. Apa kena orang panggil dalil akal. Sebab Al-Quran tu memang cerita Tuhan tu Tuhan tu ada. Betul tak? Tapi ramai mana manusia tak boleh terima Tuhan tu ada? Ramai. Dan ramai mana manusia tak boleh terima Tuhan tu ramai. Sebab apa dia tak boleh terima? Sebab kepala otak dia tak betul mikir itu ni. Itu lagu tu. Bukan salah Quran, bukan salah hadis Nabi SAW. Otak dia sendiri tu tak betul mikir. Maka sebab tu dalam perbahasan ini nanti akan keluar dalil-dalil akal, dia panggil. Dalil yang dibangsakan fikir pada akal. Kerana manhaj ahli sunnah wal jamaah, akal dengan nakal tu seiring gini. Nakal makna Quran sunnah, akal artinya ijma' dan qiyas ulama. Bukan akal kita fikir sendiri, bukan. Akal kita tak dipandu, memang sesak cara memikir. Kok KP Profesor Madya berapa tu bukan tak ada akal, ada akal belaka tu cerdik. Boleh buat Profesor Madya lah. Tapi apanya tak boleh. Tak boleh terima sebab tak betul cara memikir. Tu selain daripada hidayah Allah Taala tidak menyertai dia lah. Baik. Maka kerana tu dinamakan ilmu ni ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak perbahasan yang paling panjang juga ialah tentang sifat wahdaniyah dan dalil-dalil wahdaniyah. Ni orang panggil min babit tasmiyatil kulli bil juz'i, dia panggil. Daripada bab mempernamalkan sekalian perbahasan dengan satu juzuk perbahasan. Itu dia panggil bab gitu. Macam kita panggil itulah bacaan tasyahud. Tahiyyah. Ada tasyahud, macam tahiyat. Berapa panggil tasyahud? Sebab dalam banyak-banyak bacaan yang kita baca ketika mana tahiyat tu ada kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Diletak nama bacaan tahiyah sebab apa? Sebab ada at-tahiyyatul mubarak. Jadi ambil satu juzuk daripada sekalian bacaan, dijadikan nama bagi sekalian bacaan. Itu kan? Acu baca tasyahud tasyahud. Acu baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyib. Panjang jadi gitu. Assalamualaikum ayuhan nabiy rahmatullah. Acu baca tasyahud. Orang tahu salah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyib. Tasyahud tu satu juzuk daripada yang dibaca dijadikan nama bagi sekalian yang dibaca. Itu. Sama juga wahdaniyah ni satu juzuk perbahasan di dalam ilmu ini dijadikan nama bagi sekalian ilmu ini, maka namanya ilmu tauhid. Dinamakan juga ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Mana akar humbi bagi agama. Seolah-olah agama ni seperti pokok dia kena ada akar tunjang dia. Jadi kalau tak ada akar tunjang tak ada hijau pokok tu. Nak buah lagu mana? Nak naik daun lagu mana?
akar tunjang pun tak ada. Nah, maka kekuatan sesebuah pokok tadi itu mesti daripada akar tunjang dia sangat kuat. Begitulah agama ni daripada akar tunjang dia. Maka akar tunjang agama ni dipanggil usuluddin. Usuluddin. Dipanggil juga fiqhul akbar. Ni kita duk sebut nama ni supaya jangan balak esok. Lamanya ngaji ilmu ke apa surah awak? Kita ngaji ilmu usuluddin. Masya-Allah hebatnya. Kita ngaji ilmu tauhid je. Ni. Padahal hak tulah itu. Nah, nama aja berbezanya. Nah, dipanggil juga fiqhul akbar, fiqh yang sangat besar. Sebab tu imam-imam 4 mazhab pun menulis tentang tauhid ini, tapi dinamakan fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Sebab apa? Sebab semaya, puasa, zakat, haji, kita segala ibadat dalam agama ni nak atas siapa? Lillahi ta'ala, okay? Usalli fardhul isya'i 4 rakaat yang ada mustaqbilal qiblata ma'muman lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. Maka kerana tu katanya Imam Ghazali, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi wa ba'da ma'rifati ahkamil fiqhiyati. Tidak sah amal ibadat seseorang itu melainkan kemudian daripada dia tu kenal siapa yang dia sembah, dan kemudian daripada dia tahu segala hukum hakam fiqh ibadat yang dia nak kerjakan itu. Nah, maknanya takdir kalau dia semaya. Lepas tu orang tanya, awak semaya ni awak sembah siapa? Tahu saya pun tak tahu sembah siapa kat sini. Saya turut mak pak saya begitu. Maka semaya dia tu tak tu. Nah, tu tak kena, tak sah bahkan. Sebab apa? Dia tak kenal Tuhan. Ataupun dia kenal Tuhan, tapi kenal Tuhan tu tidak kena ke Tuhan hak sebenar. Nah, dia duduk i'tikad Tuhan duduk di depan dia, atau Tuhan duduk dalam Kaabah, atau Tuhan duduk di atas langit, atau Tuhan duduk di atas arah bersela, duduk cokoh, macam-macam lah. Atau Tuhan duduk dalam diri dia ke, Tuhan ni menyerap masuk dalam tubuh dia. Dia dengan Tuhan tu tak ada beza. Dia ialah Tuhan, Tuhan ialah dia. Ada juga jenis lagu tu dah tu ni. Semua lagu tu pada makna tak kenal Tuhan tu, wala boleh sebut Allah. Nah, orang kafir boleh sebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya orang kafir ni siapa buat langit bumi, pasti dia akan jawab Allah juga. Nah, maka sekadar kenal nama tapi tak kenal musamma tak jadi. Nah, maka kerana itu dinamakan fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Nih, ilmu kita nak mengaji. Jadi kalau ngaji ke apa? Ngaji ilmu fiqh akbar. Fiqh ke apa? Fiqh akbar. Ada pening orang tak sedengar. Biasa fiqh semaya. Fiqh ibadat, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh jinayat. Ini orang tanya ngaji ke apa? Fiqh akbar. Fiqh ni. Fiqh ni. Fiqh yang terbesar sekali. Ilmu ni juga dinamakan ilmu aqaid. Ilmu tambatan-tambatan iman, dipanggil aqaidil iman. Ilmu aqaidil iman, simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Benda yang kita percaya tu kita kena tambah. Kalau tak tambah, jawabnya mula-mula percaya, lepas tu mari orang cerita lagu lain pula. Betul juga demo dia. Sudah. Sudah. Maknanya iman dia tu tak ada tambah, tak ada ikat. Maka sebab tu dipanggil ilmu ni aqaidul iman. Kena ikat, kena tambah. Akdun, dia daripada akdun. Aqaid jamak daripada akdun. Akad itulah simpulan. Macam kita dah akad nikah, akad jual beli, akad sipu. Simpu tu simpu mati, bukan simpu ruah hok nak boleh buka balik tu, bukan. Macam kita beli kuih ke beli air ke apa, dia mau ikat tu ikat ruah dia panggil, supaya kita siapa boleh buka mudah nak makan. Kalau beli makanan kedai dia mau ikat mati ni menyumpah ke orang ya, ni jual pun tak suruh makan tu ni, nak buka balik tu payah. Jadi ikat sini, tambak di sini, simpul di sini, simpul mati. Mana? Contoh, ada Allah, apa kita nak simpul? Mesti ada Allah. Tidak ada Allah,
apa kita nak simpul? Tentu tidak, tiada Allah. Tu gitu ngaji lagu ni sifat 20 ni. Bukan mengaji Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak ni ada Allah. Pas berlawan jadi tak ada pula dia Allahnya. Tu orang bengong ngaji lagu tu. Dia buat menganjing kata. Lawannya tak ada, lepas tu lawan jadi tak ada. Orang yang cakap lagu tu sama ada dia bebal bahasa Arab atau memang dia memang nak lawan ulama-ulama yang menyusung ilmu ni. Jangan kita bersoal lah. Nabi ngaji ada ilmu sifat 20 ni. Sahabat ngaji ada ilmu lagu ni. Berat mu tanya lagu tu. Aku nak tanya mu. Zaman Nabi ada tak Quran macam dalam almarimu tu? Ada tak? Ada zaman Nabi. Al-Quran lengkap tu. Tak ada. Zaman Nabi Al-Quran tu tidak ditulis dengan lengkap. Ditulis dengan tidak lengkap. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Nak baca mana? Kalau ada titik ada baris ni wala bowling kanak budu. Pas siapa letak baris, siapa letak titik? Bukan Nabi, bukan sahabat. Siapa? Ulama. Yang meletak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletak titik pada tiap-tiap huruf hijaiyah tu ialah Imam Ahmad Al-Farahidi. Yang menyusun ilmu tajwid, ulama. Yang menyusun ilmu fiqh, ulama. Yang menyusun ilmu tasawuf, ulama. Yang menyusun ilmu ulumul hadis, masalah hadis, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, ulama. Ilmu nahwu was saraf, ulama. Ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, wada', ulama. Ilmu tauhid ni pun ulama lah susunnya. Nabi tak susun, tapi semua yang ulama susun tadi diambil sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat baik. Jadi tak salah ayalah hak jenis cakap bodoh lah gitu dah tu ni. Dia tak faham bahasa Arab lah tu. Lawan situ bukan makna gocoh bodoh ayat dia. Dia faham lawan kan gocoh semata. Lawan situ terjemuh daripada Arab did dia panggil. Wa didduha. Itu kalau terjemuh lagi tak Arab. Maka kaedahnya ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang did, mana did ni berlawanan, tak boleh berimpun sekali. Bila ada, tak ada. Gitu. Bila sedia, baru dah. Bila kudrat, berkuasa, lemah dah. Bila ada sifat pendengaran, pekak dah. Gitu. Bila ada sifat penglihatan, buta dah. Lagu tu, orang mengaji lagu tu. Sebab itulah hak kita nak sipu tu. Sungguh tidak. Itu orang panggil simpulan. Ada Allah, mesti. Sungguh Allah ada. Tak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya tu alam ini. Maka ilmu ni dinamakan ilmu aqaidil iman. Simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Dan dinamakan juga ilmu ni ilmu ma'rifatu ammah. Ilmu ma'rifah yang ammah, yang umum. Dia Tuhan ni bukan macam kita. Kita makhluk ni kena cari dulu, bila jumpa baru kenal. Sama-sama Muhammad ayat lagu tu. Dah. Macam nak kenal surah ni lah. Lagu mana nak kenal surah ni? Kena cari dulu make location. Tahu make location. Tu pukul 6 sampai pukul 8. 2 jam nak boleh ke sampai sini. Jam jalan hari ni. Maka kita pergilah sebab nak kenal surah ni. Surah Sahur ni. Siapa-siapa jumpa surah ni. Bila jumpa baru kenal. Tu makhluk. Kena cari dulu, baru jumpa, baru kenal. Tuhan tak boleh buat lagu tu dah. Tuhan jangan buat lagu tu. Buat lagu tu sesak lah jawab dia. Cari dulu, sesak selalu. Tuhan ni kena kenal dulu. Tuhan ni kena kenal dulu, baru diizin untuk cari. Ada rezeki jumpa. Faham tak tu? Kalau tak faham, cuba-cubalah memahaminya. Tuhan ni kena kenal dulu, baru diizin untuk cari. Ada rezeki jumpa. Tak ada rezeki pun tak apa, akhirat esok pasti. Sebab orang lain ni dia berakhir ilmu martabak 7.
ilmu martabat 40, ilmu hakikat. Sebenarnya benda tu bukan ilmu untuk dipelajari. Benda tu hak bahasa didapati dengan jalan riyadhah mujahadah. Sebagaimana kata Imam Junaid Al-Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sairahu bil musyahadati. Barang siapa yang memperhiaskan zahir tubuh dia tu dengan mujahadah, beramal dengan ilmu yang dia mengaji, maknanya dia mujahadah lawan nafsu dia, hassanallahu sairahu bil musyahadati. Allah mempercantikkan batin dia dengan musyahadah, muraqabah, mahabbah. Itu. Jadi ilmu-ilmu itu sebenarnya bukan bahasa kena mengaji, tahu secara ilmiah, tidak. Kalau kita tahu secara ilmiah pun kadang-kadangnya tak sapa juga. Nah, gapo hak ditulis dalam kitab-kitab orang hakikat tak sapa juga. Berstakat gitu jelah. Boleh buat kedai kopi. Nah, siapa ke perkara hak sebenar tu tak sapa juga. Maka nak wisapa tu bukan dengan mengaji hak tu, dengan riyadhah mujahadah. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji, maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak mengaji. Syaratnya kena mengaji dulu. Tu lagu tu dah tu ni. Habis. Jadi Tuhan ni kaedah dia kena kenal dulu, baru diizin cari, ada rezeki jumpa. Kalau cari dulu, jawab dah tak jumpa sampai ke bila-bila. Gitu. Cari dulu. Amal orang lagu tu. Bila cari dulu, dia rasa ni Tuhan. Ni dah Tuhan. Habis ya? Sampai satu tahap, ada orang yang berakhir cari Tuhan ni, tapi dia tak kenal Tuhan. Dia cari dulu. Dia cari. Sampai satu masa, tak ada Tuhan rupa-rupanya. Tak ada Tuhan. Ya ada sampai tahap tu tak ada Tuhan. Sampai satu perekat tu tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan kan, tak ada lah. Semaya, puasa, zakat, tutup aurat, halal haram tak ada. Maka dia tak semaya, tak puasa, pakai seluar pendek, singlet, gapo minum arak, zina, gapo beres, selesai, tak ada masalah. Dia kata, "Bapa mu ni?" Tuhan tak ada ya. Tuhan memang tak ada. Dia sampai satu tahap Tuhan ni tak ada. Tu bahaya tu. Orang cari Tuhan tak kenal. Hak sebenarnya sampai satu tahap di mana hamba tu tak ada, memang Tuhan tu tak ada. Sudah, kejut dah lah. Lama kata aku ajar sesak pula ni. Ini buka sikit hakikat dia ni. Sampai satu tahap seorang hamba dia fana, dia binasa diri dia. Dia tak melihat kewujudan diri dia. Dia duduk di makam yang binasa kewujudan diri dia. Fana ni istilah dalam ilmu tasawuf dia panggil. Memang bila hamba tu fana binasa, tak ada. Hamba tak ada, makhluk tak ada. Lepas Tuhan ada tak? Tuhan ada tak? Sudah, tak wani nak jawab apa ni. Tuhan ada tak? Tak ada. Tak ada lah, ada makhluk tak ada. Siapa nak panggil dia Tuhan? Tuhan tu tak ada lah. Hak adanya Allah. Allah tu tak ada. Ya boleh orang panggil dia Tuhan tu sebab apa? Sebab makhluk hamba ni ada. Ya Rabbi, ya Allahumma Allah, Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Sebab apa? Sebab makhluk ni ada. Dah makhluk tak ada. Makhluk tak ada, Khalik. Khalik tak lagi, tapi dia tu Khalik dah. Allah tu Khalik dah. Allah tu Tuhan sedia kala dah. Bukan sebab makhluk ni ada baru dia tu Tuhan. Bukan. Mana nak cerita pangkat hak dipanggil oleh hamba sebagai Tuhan tu, tak ada. Muka hamba ni tak ada. Hamba tak ada nak panggil Tuhan. Makhluk tak ada nak panggil Tuhan. Siapa nak panggil? Tuhan lah. Allah. Jadi dia sampai tahap binasa hamba, makhluk tak ada, fana menasa makhluk. Maka ketika tu dia tilik kata Tuhan pun tak ada juga. Apa? Dah makhluk ni tak ada, Tuhan pun tak ada. Walau Tuhan tak ada, Allah tetap ada weh. Tak sedar dia tu.
Dia tak naik sampai tahap tu. Dia duduk situ ya. Dia duduk sampai situ. Bila dia sekat situ, habis. Tak semaya, tak puasa, kata Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Dia tak khabar tu. Kalau jenis lagu tu penghina apa? Rasa sakit tak? Sakit weh. Ada tak sakit? Ada. Makna mu ada. Bila mu ada, Tuhan ada tak? Ada maknanya. Oh, bau klik mula Tuhan ni ada. Nah, tu. Kadang-kadang orang lagu tu ada tu. Dia tak mengaji tu. Dia tak mengaji, dia nak cari Tuhan semata-mata. Maka hak itulah boleh membawa kesesatan. Nah, padahalnya kalau dia mengaji, walau nasa dia tetap Allah tu ada. Allah sedia kalau ada. Nah, tak nasa dia tu wajibal wujud. Dan dia tu khaliq, nah, maknanya yang bersifat dengan kudrat sedia kala, walaupun menjadi itu baru. Tuhan menjadi baru, betul tak? Baru. Bukan Tuhan menjadi sedia kala, Tuhan menjadi itu baru. Tetapi Tuhan sebelum dia buat makhluk ni, dia lemah tak? Dah, dia bersifat dah dengan kudrat. Nah, tu dia bersifat dah dengan kudrat, dia bersifat dah dengan iradah. Gitu. Jadi ilmu ni dipanggil ilmu ma'rifah ammah. Nah, begitu juga ilmu ni dipanggil ilmu kalam. Sebab apa? Sebab dinamakan ilmu ni ilmu kalamnya ada banyak sebab pula. Ni kalau cerita sosok tak habis, pakai tak habis, tak bergerak kita dah ni. Antara lain kerana perbahasan di dalam ilmu ni yang amat susah juga ialah perbahasan tentang sifat kalam Allah. Baik. Dan ada juga ulama kata kenapa dinamakan ilmu ni ilmu kalam, sebab ilmu ni pesing kena soal jawab. Dia tak boleh tok guru saya duk tera-tera nak murid nganga tu biar ahli basi pakai senyak katuk kita gitu. Sudah. Dia kena ada soal jawab. Apa makna jirim? Apa makna jisim? Apa makna jauhar? Kena orang panggil soal jawab. Kena orang panggil ada macam munazarah, berdebat. Barulah dapat ilmu ni. Ada setengah ulama kata kerana tu dinamakan ilmu kalam, ilmu banyak popek cakap, munazarah, kena berdebat. Dan di tanah Jawi kita ni, Nusantara kita ni, ada satu lagi nama diberikan kepada ilmu ni ialah ilmu sifat 20. Itu habis. Jadi ala kulli hal, semua nama tadi tu menunjukkan satu mata pelajaran saja, satu perbahasan saja, gitu. Jadi kalau tanya apa banyak sangat nama tu, jawabnya menunjukkan mulianya ilmu ni. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama tu kerana menunjukkan di atas mulianya benda yang dipernama. Habis. Kemudian kata dianya jama' tuha min iddati kutubin mu'tabaratin. Kita baca dengan sajak mu'tabarah, wakah gitu. Dia katanya aku himpunkan dia ini risalah. Jama' tuha, mana? Menghimpun olehku akan dia akan ini risalah. Min iddati kutubin, min lil ma'khuz dia panggil. Min tu lil ma'khuz, mana ambil daripada. Begitulah. Daripada ini ambil daripada iddati kutubin mu'tabaratin. Beberapa banyak kitab yang diiktibarkan, mana kitab-kitab yang muktabar. Jadi kitab Faridatul Faraid ini sebenarnya cedok ambil daripada kitab-kitab yang lain yang muktabar. Bukan dia reka sendiri, tidak. Bukan dia tulis ikut nafsu dia, tidak. Tapi dinakal daripada kitab-kitab ulama yang muktabar. Jadi seolah-olahnya kalau orang tu tolak kitab Faridah, dia tolak kitab-kitab ulama yang muktabar di belakang kitab Faridah ni banyak lagi. Itu maksud itu dah. Akhaztuha, aku ambilkan, min riyadhiha, aku ambilkan daripada tu kitab Jawi itu ya tinggal daripada dah. Aku ambil daripada segala kebunnya, kebun beberapa buah kitab mu'tabar. Ini cakap lagu ni atas jalan majak belaka lah ni. Ni orang panggil tashbih belaka lah ni. Maknanya aku ambil risalah ni daripada
beberapa kitab yang muktabar yang diserupakan dengan kebun. Gitu makna gitu. Nah, jadi nak cerita katanya kitab-kitab ulama muktabar ni seperti kebun. Mana kebun? Besar, luah, itu kan? Kebun kan orang tak, kalau kebun besar sekangkang kera tak panggil kebun, tanah sepohong moktel rambut tes putih mau tak panggil kebun lagu tu. Kebun ni luah 2 ekar, 1 ekar baru boleh jadi kebun. Wah moktel boleh tanah, wah lasak boleh, wah doku boleh, wah dokong boleh, wah durian boleh, banyak buah boleh tanah. Atau kebun luah. Jadi kita alim ulama muktabar kita ni besar, luah. Nah dah. Jadi aku ambil segala kebunnya, kebun kitab yang muktabar tadi tu akan buah-buahan yang diinginkan. Itu akhaztu min riyadhiha fawakiha syahiyatan. Itu fawakiha tu jadi maf'ul bagi akhaztu. Mana aku ambilkan daripada kebun-kebun nyonya kita, mana aku ambilkan daripada kitab-kitab muktabar yang diserupakan dengan kebun tu akan buah-buah yang diingin. Orang pergi kebun, orang tak ambil sekali dengan batal-batal dah ni, cabut sekali dengan pohon-pohon. Orang ambil buah-buah yang diingin. Jadi kitab ni tebal, besar, luah perbahasan dia. Jadi bukan semua ambil belaka gak, tak jadi nipis ni lah. Jadi ambil itu buah-buah yang diingin. Was pelek mesti kena makan. Nak gitu. Hak wajib kena telai. Nak gitu. Sebab kalau kita tengok kitab ilmu kalam yang dikarang oleh ulama-ulama kita ni, besar-besar. Syurhul Maqasid 5 jilid tebatu. Syarhul Mawaqif 5 jilid tebatu. Tak tahu bahas gapo, tak tahu pening kita baca, tak faham gapo satu. Tak faham gapo satu. Apa benda hak dibahas oleh ulama dulu. Jadi kalau ambil belaka buh lain ni jawabnya ngangor pula, kita tak faham gapo satu pula. Jadi Syekh Ahmad dia kata aku ambil buah-buah yang diingin dalam kebun-kebun kitab yang besar-besar tadi tu. Itu maksud gitu. Wa min hiyadhiha, wa min hiyadhiha tu ataf pada kata min riyadhiha. Yani akhaztu min hiyadhiha. Dan aku ambil dan aku ambil daripada beberapa lauknya. Lauk kitab-kitab muktabar tadi. Sama juga macam tadi juga. Yakni kitab tu diserupakan dengan lauk. Bukan lauk makan nasi tu ke? Laut. Lautan noh. Jadi laut ni luah lah. Kitab-kitab alim ulama muktabar pun luah, besar. Maka diserupakan kitab-kitab alim ulama muktabar dengan lautan yang sangat luah. Gitu. Jadi aku ambilkan daripada beberapa lauknya, lauk-lauk kitab muktabar akan beberapa permata yang megah-megah, yakni jawahir muftakhiratan. Bukan ambil belakang dak habisnya sotong korita kau gapo dengan ikan paus hak naik habis daripada laut. Dak, gi menyelai dah laut, hak dalam hak luah tadi tu ambil mutiara. Tu ambil permata-permata yang megah-megah. Itu makna gitu. Maknanya apa yang ada dalam kitab Faridah ni seperti buah yang diingin dan seperti permata-permata yang megah-megah. Tu ana lagu tu dah. Laut kan luah. Ikan hiu ada, ikan paus ada belaka dalam laut tu. Luah, lebih luah daripada daratan lagi ni laut. Lepas tu kalau pergi nyelai laut ambil belaka. Ambil belaka. Ambil ke apa? Ambil mutiara, ambil batu-batu permata yang mahal-mahal. Itu wak naik bumi jual juta awal. Tu makna lagu tu lah. Syekh Ahmad kata aku ambil daripada lautan kita ni akan permata-permata yang megah-megah. Berarti apa yang terkandung dalam kitab Faridatul Faraid ini seperti permata-permata yang megah-megah. Habis itu. Kemudian kata Syekh lagi, fajaat bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lama'anin sunniyatal i'tiqadi.
kita sambung semula pula tu. Fajaat ai fasarat, maka datanglah, maka jadilah ai tilkar risalah, maka siaplah, jadilah demikian itu risalah aku, bihamdillah, dengan kepujian Allah. Dia kata bukan dengan keilmuan aku, dengan MA aku, PhD aku, dah. Siap risalah aku ni dengan kepujian Allah. Siap khabar bagi Fajaat, aqidata haqqin, akidah yang sebenar, saniyatal lama'ani. Tu yang elok, yang cerah, maknanya cahaya akidah tersebut. Sunniyatal i'tiqad, yang mana mengandungi ahli sunnah wal jamaah pegangan dia. Ini kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.